benda. Ini tindakan Barisan Nasional dan UMNO. Hakim sebegini yang bukan suka, yang bukan senang nak cari sekarang dengan nilai dan pegangan sebegini, hakim yang ini yang kita buat. Saya tanya sekali lagi, badan kehakiman di Malaysia ni sebenarnya siapa? Siapa sebenarnya badan kehakiman di Malaysia? Kalau kita kira semua hakim lah, berapa orang hakim tu orang Melayu dan Islam, berapa orang bukan Islam? Pernahkah kita tanya dan kita jawab? Badan kehakiman itu sebagai institusi negara secara majoritinya orang Islam. Secara majoritinya, overwhelmingly adalah orang Melayu. Jadi apabila badan yang pada suatu ketika dahulu dihormati dan dianggap sebagai antara yang terbaik di negara-negara Commonwealth dan di negara-negara dunia ketiga, apabila badan itu diperkosa dan diperkotak-katikkan, apa rasa dan jati diri orang Melayu? Tidakkah ini mengatakan bahawa orang Melayu yang menjadi majoriti badan kehakiman ini tidak mempunyai jati diri? Sebab itu secara tidak langsung, apabila UMNO berkata mereka mempertahankan kedudukan politik orang Melayu, tetapi pada masa yang sama memperkudakan badan kehakiman, secara tidak langsung sebenarnya yang berlaku UMNO menodai jati diri maruah orang Melayu sendiri. Tapi yang ini yang tidak ditunjukkan, kerana dipisahkan. UMNO telah meletakkan bahawa kepentingan turut mereka itulah kepentingan Melayu. Kemudian soalan kedua saya, kerosakan kepada Polis Diraja Malaysia. Siapa Polis Diraja Malaysia itu? Kebanyakannya mesti sepupu kita, Pak Sedara kita mesti ada 2-3 pupu. Sebahagian besarnya adalah orang Melayu, orang Islam. Tidakkah kita sebagai orang Islam diajar daripada kecil lagi mempunyai nilai-nilai untuk bertindak adil, saksama, menolong mereka yang lemah, melindungi mereka yang tertekan? Tapi tidak. Kan? Dengan UMNO, PDRM ini digunakan sebagai cabang polis rahsia. PDRM ini adalah sayap keempat UMNO. Selepas pemuda UMNO sekarang dah 5 kan. Selepas pemuda UMNO, putera UMNO, puteri UMNO, wanita UMNO kan. Dia ada satu lagi, polis UMNO. So apabila PDRM ini telah digunakan sedemikian rupa sehingga rakyat membenci PDRM, siapa yang dibenci rakyat? Bukan PDRM itu orang Melayu. Apabila PDRM, orang Melayu dibenci oleh semua orang, orang Melayu membenci PDRM, orang bukan Melayu membenci PDRM, tidakkah kesan kepada PDRM itu sebenarnya merosakkan jati diri dan maruah orang kita? Tapi ini tidak nampak. Sebab sekali lagi UMNO mengabui mata kita dengan alasan bahawa kepentingan politik mereka adalah kepentingan Melayu. Tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Kepentingan Melayu adalah kepentingan jati diri kita, jati diri tuan-tuan, jati diri anak kita, bukannya jati diri dan poket orang-orang politik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita nak masuk ke mukadimah yang kedua, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan bagaimana pendekatan beliau insya-Allah akan mengangkat balik maruah kepentingan orang Melayu dalam bidang politik. Tapi sebelum itu, saya rasa contoh yang terbaik apabila kita bercakap tentang kepimpinan seorang Islam dalam keadaan pelbagai kaum, pelbagai anutan, contoh yang terbaik kita kena kembali kepada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dijemput untuk menjadi pemimpin di Yathrib. Kemudian Yathrib itu dinamakan sebagai Madinah. Kita semua maklum, dan untuk makluman juga teman-teman kita yang bukan beragama Islam, di Yathrib itu penduduknya pelbagai kaum, pelbagai kabilah, pelbagai anutan. Ada yang Nasrani, Kristian, ada yang Yahudi, yang tak beragama pun ada, yang Zoroastrian, Majusi, semua ada di situ. Dan sebab atas karakter berbilang bangsa inilah, penduduk bandar Yathrib itu, kota Yathrib itu sering bertelingkah. Maka mereka menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kalau dalam konteks moden, Madinah itu kita boleh kata cukup kosmopolitan lah. Payah nak cari kota raya yang ada sekarang yang karakternya begitu berpelbagai kaum dan agama seperti di Madinah pada masa itu. Jadi persoalannya, kenapa seluruh bangsa, kabilah, anutan yang berbeza itu bersetuju untuk menghormati dan mengangkat kekuasaan Rasulullah SAW? Kenapa Rasulullah pada masa itu dan sahabat tidak perlu menggunakan kekerasan, kekangan, tidak perlu ada ISA, tidak perlu ada FRU, Rasulullah sendiri untuk menekan dan menghalau mereka yang tidak bersetuju dengan Rasulullah? Kenapa penduduk kota Mekah yang pelbagai kaum itu, terutamanya apabila daripada kota Mekah, kita ada juga sekumpulan yang berhijrah muhajirin terpaksa pula duduk dan menumpang dengan saudara baru mereka di Madinah. Bagaimana Rasulullah boleh memastikan segala-galanya berjalan dengan lancar, sedangkan Rasulullah pada masa itu tak ada tentera, tak ada FRU, tak ada Black Maria, tak ada apa-apa, tapi segala-galanya berlaku dengan baik. Kerana tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini yang kita perlu ingatkan kita sendiri. Kita perlu ingatkan pimpinan UMNO, kita perlu ingatkan semua yang bercita-cita untuk menjadi pemimpin di setiap peringkat, bahawa Rasulullah berjaya membentuk negara pertama Islam itu dengan baik kerana baginda sangat dihormati, disanjungi dan disayangi oleh semua pihak. Kenapa begitu? Kenapa yang Kristian, kenapa yang Yahudi menghormati beliau? Kerana baginda berlaku adil dan saksama kepada semua. Mudah. Adil dan saksama dalam konteks kedudukan dan kepentingan masing-masing. Sudah tentu adil itu tidak bermaksud sama rata, tapi adil dan saksama maksudnya dalam konteks kedudukan dan kesaksamaan masing-masing. Sebab itu antara mesej utama yang saya nak sampaikan kepada semua, dan saya nak relatekan kembali kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu konsep kuasa politik ini, tuan-tuan dan puan-puan, yang diperturunkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat, kepada khalifah dan sebagainya pada hari ini, yang diangkat oleh bukan Islam dan Islam sama saja, bahawa konsep kuasa politik adalah kuasa politik itu hanya bermakna kalau ada kehormatan. Apa beza di antara seorang pemimpin yang berkuasa dengan seorang diktator yang berkuasa? Apa beza? Apa beza di antara Winston Churchill dengan Hitler? Kedua-duanya sangat berkuasa, sangat berpengaruh di zaman Perang Dunia Kedua. Kenapa Winston Churchill diangkat sebagai pemimpin utama dunia yang dihormati, tetapi Hitler terpaksa membunuh diri dan digelar sebagai diktator paling jahat? Kenapa? Apa yang membezakan di antara seorang pemimpin dan seorang diktator? Kehormatan. Hormat, rasa sayang. Kerana kita tahu bahawa hormat dan rasa sayang, sanjungan rakyat itu tidak boleh dipaksa, perlu dimenangi. Sebagai pemimpin, UMNO terutamanya dan Barisan Nasional, mereka tahu kalau mereka hendak memenangi hati rakyat, pengaruh rakyat sukar. Jadi apa yang dibuat? Mereka menekan, mereka memaksa rakyat menyayangi mereka dan memilih mereka. Bagaimana caranya? Banyaklah. You tukar SPR, you tukar hakim, you buat charge, you kata orang kena sodomi, macam-macam. You know? Sebab untuk pastikan mereka kekal berkuasa, apabila pada peringkat rakyat sudah tak sayangkan lagi, kehormatan daripada rakyat kepada pimpinan negara itu tidak wujud, maka apa yang orang buat dipaksa. Itu beza dia antara pemimpin dengan diktator. Pemimpin dihormati dan disayangi rakyat, diktator memaksa rakyat menyayangi mereka. Saya serahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk membuat penilaian sendiri dalam keadaan yang ada di Malaysia ini, yang mana pemimpin dan yang mana diktator. Atas konsep kuasa yang perlu berpaksikan kehormatan itu, saya nak bawa pula bagaimana konsep, bagaimana keadaan dari segi kuasa politik orang Melayu dengan orang bukan Melayu. UMNO sekarang berkata bahawa orang Melayu
sudah dipijak. Orang bukan Melayu naik tonca, pakai macam-macam. Ini tiap-tiap hari kita dengar.